Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah. Kita terus berada dalam segmen ibrah pada petang ini. Dan kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjejakkan kaki ke separuh masa yang kedua. InsyaAllah kita akan masuk ke pintu gerbang separuh masa yang kedua. Masa yang akan menentukanlah sejauh mana kita ini mendapat keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya, na'udzubillah. Hayati, bila kita nak sambung balik kita punya cerita-cerita peperangan di dalam bulan Ramadan ni, saya bawa satu pelajaran paling besar teruslah. Satu pelajaran paling besar bila kita nak berbicara mengenai peperangan-peperangan yang kebetulan berlaku dalam bulan Ramadan, di mana generasi-generasi dahulu, para salafus salih dan orang-orang yang meneladani mereka memahami bahawasanya Ramadan ini adalah satu bulan yang penuh dengan kasih sayang. Allah sayang kepada hamba-Nya sehingga bulan ini diberikan ruang yang begitu besar untuk diampunkan seluruh dosa-dosa kita yang silam. Dan generasi terdahulu mereka faham dengan tiadanya dosa dan noda, dengan kembalinya mereka kepada fitrah suci bersih seperti kain yang putih, mereka kalau ditakdirkan Tuhan mati meninggal dunia, mereka akan mati meninggal dunia dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, benar-benar bersih. Sebab itu kita tidak pelik, hayati dan sidang pendengar, kenapa orang-orang dahulu mereka merebut kelebihan di dalam bulan Ramadan ini bukan sekadar dalam bentuk pahala-pahala amalan, tapi pahala-pahala mati itu sendiri. Mereka merancang untuk mati di bulan Ramadan. Kerana Ramadan ini mereka percaya, mereka yakin, contohnya kita sudah hampir separuh Ramadan telah kita lalu. Mereka percaya Tuhan mendengar doa mereka dan mereka percaya Tuhan mengampunkan dosa mereka. Dan mereka tahu hidup ini, di dunia ini tidak ada makna pun kerana ia begitu sementara. Hidup yang sebenar adalah bila kita berdepan dengan Maliki Yaumiddin yang selalu kita baca di dalam Fatihah, yang selalu kita baca ulang-ulang kali ketika kita tarawih. Bahawasanya kita akan berdepan dengan Maliki Yaumiddin, kita akan berdepan dengan Raja di hari pembalasan. Dan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan mengecapi nikmat syurga anugerah Allah itu, dia perlu mati. Dia perlu melalui alam selepas dunia, satu alam sebelum menuju ke alam kekal abadi, iaitu alam barzah, alam kubur, alam kematian. Sebab itu generasi dahulu mereka mahu mereka mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Mereka percaya kematian dalam bulan Ramadan adalah sebaik-baik kematian. Mati pula mati di medan perang, mati syahid yang akan mendapat kelebihan terlalu banyak. Sebaik-baik kematian adalah mati syahid. Apabila kita nak bicara peperangan dalam bulan-bulan Ramadan, kita sedang berbicara tentang generasi yang merancang kematian. Merancang kematian, hayati. Maknanya kita ni hidup ni, kadang-kadang kita diberitahu untuk sentiasa merancang kehidupan kita. Merancang kesihatan kita, merancang kita punya perbelanjaan. Nak raya ni kena rancang perbelanjaan. Kita tak pernah rasanya berbincang untuk merancang kematian. Merancang kematian ini maksudnya, kita pernah terfikir tak? Kita pernah berbincang tidak? Kita pernah menulis ke tidak? Kita ni nak mati di mana? Kita ni nak mati bila kalau boleh? Kita ni nak mati dalam bentuk yang bagaimana? Kita faham bahawasanya kematian ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah satu perkara yang bukan kita yang menentukan. Tetapi generasi terdahulu mereka bercita-cita untuk memburu kematian. Kita ni takut mati. Mati itu, malakul maut tu, sakarat maut tu, sentiasa kita anggap sebagai satu makhluk
yang akan mengejutkan kita, datangnya secara tiba-tiba, mengetuk pintu dan masuk tanpa izin. Macam tu dah lebih kurang. Sebab tu kita tak suka benda yang bernama mati ni. Sebab ia adalah suatu bentuk yang menakutkan. Ini tanggapan kita. Ini tanggapan kita hari ini. Ya, kita tak sanggup nak berdepan dengan suatu saat di mana kita nak bernafas satu nafas pun berat, susah. Ya, keadaan badan yang terlalu lesu, tak boleh nak bergerak dan terlalu sakit badan kita yang tak pernah kita rasa sakit sebelum ini. Dan pelbagai gambaran yang menunjukkan kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan kita sehingga kita tak nak bincang pasal mati. Tolonglah jangan bincang pasal mati. Biarlah mati itu datang, barulah kita terima seadanya bagaimana kita akan laluinya. Tapi sebenarnya, saya dapat dengar, orang-orang dahulu mereka memburu kematian. Mereka tahu mati itu suatu kepastian. Kenapa mesti kita tidak merancang kepada perkara yang pasti akan berlaku? Dalam hidup kita ni banyak perkara yang tak pasti. Dan kita boleh je merancang untuk perkara yang tak pasti. Kesihatan tubuh kita tak pasti boleh tak terus sihat di masa depan. Tapi kita merancang untuk terus sihat tubuh badan. Kewangan kita, gaji kita, bisnes kita tak pasti macam mana akan datang. Tapi kita merancang perkara-perkara yang tak pasti itu. Tetapi satu benda yang pasti dalam hidup kita ni adalah kematian. Dan kenapa kita tak merancang? Perkara yang memang pasti akan berlaku, ya, akan datang kepada kita, kenapa kita tak merancang? Maksud merancang ini adalah kita berusaha untuk meletakkan satu niat supaya biarlah kalau kita mati dalam keadaan yang sebaik-baik kematian. Mati pula, ya, di tempat yang baik, mati pula pada bulan yang baik, mati pula di dalam keadaan yang benar-benar mulia. Saya nak sebutkan satu cerita daripada sebuah peperangan, Hayati, dan saya dapat dengar semua yang berlaku dalam bulan Ramadan. Di mana cerita peperangan ini adalah cerita generasi yang memburu kematian. Mereka cari mana kematian tu. Mereka mencari, maksudnya mereka faham bahawasanya mati mereka tak boleh elak, maka mereka mencari tempat yang terbaik untuk mereka mendapat kematian di sisi Allah, mendapat kehidupan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peperangan tersebut adalah peperangan Ain Jalut. Satu peperangan yang bernama peperangan Ain Jalut. Peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku pula di hujung-hujung Ramadan. Ulama kata, ada yang mengatakan ketika tentera Islam di dalam peperangan ini sedang berdoa, memang kebetulan Lailatul Qadar pada malam itu, malam yang ke-23. Ya, wallahu a'lam. Yang penting ia berlaku di hujung-hujung Ramadan. Di mana tentera Islam, ya, tentera Mesir, di dalam peperangan Ain Jalut ini mereka percaya, ya, Ramadan telah memberikan mereka sesuatu kekuatan. Mereka percaya mereka sudah diampunkan dosa. Ini saat terbaik untuk kembali kepada Tuhan mereka. Mereka percaya mati bukanlah segala-galanya. Ia hanyalah satu proses. Mati hanyalah jambatan untuk menuju kepada alam yang sebenar, alam yang kekal abadi, yang tidak ada kematian. Dan mereka percaya mereka tidak boleh bawa beg duit, mereka tak boleh bawa pakaian, mereka tak boleh bawa harta bila nak menuju ke alam sana. Yang hanya boleh membawa mereka selamat di alam sana tu adalah amalan mereka. Dan mereka percaya dengan mati di medan perang adalah cara yang terbaik untuk mereka berdepan dengan hari pembalasan, hari akhirat nanti. Apa yang menarik saya dapat dengar, peperangan Ain Jalut menyaksikan seorang pemimpin yang berjaya memotivasikan tenteranya untuk berdepan dengan sebuah peperangan yang mereka yakin mereka tak boleh nak berjaya dalam peperangan ni. Peperangan Ain Jalut adalah peperangan yang membabitkan tentera Islam daripada Mesir dengan tentera Tatar, tentera Mongol yang sangat-sangat ganas, yang sangat-sangat kejam. Mereka tidak akan terlembut hati dengan air mata manusia yang takut dengan mereka. Tartar adalah satu bangsa yang sangat tidak dikenali asal-usul mereka. Mereka tiba-tiba muncul di Asia Tengah, melakukan keganasan pembantaian di seluruh Asia Tengah pada waktu itu. Sejarawan begitu pelik macam mana Genghis Khan dan cucu cicitnya ini dapat melebarkan kekuasaan berteraskan darah, penumpahan darah,
dengan sangat pantas. Sehinggalah, saya nak ringkaskan, kekuasaan mereka itu, pembantaian, pembunuhan, aksi terorisme yang berlaku, sampailah kepada kemuncak di mana cucu kepada Genghis Khan ini mewarisi kejahatan, kekejaman yang ada daripada datuknya ini, mahu menuju ke Timur Tengah, mahu menuju ke Afrika. Dan dikatakan oleh Dr. Raghib As-Sarjani, Hulagu Khan ni cicit kepada Genghis Khan ni, jangan duk ingat Shah Rukh Khan pula. Cicit kepada pahlawan-pahlawan hebat yang suka untuk melihat manusia dipenggal kepala dengan mudah ni. Mereka, kata Dr. Raghib Sarjani, target diorang sebenarnya daripada kekuasaan daripada Asia Tengah ni adalah untuk membantai umat Islam. Itu je sebenarnya niatnya. Maka yang ada pada waktu itu Baghdad, yang ada pada waktu itu Kahirah, yang ada waktu itu Makkah dan Madinah. Maka Hulagu Khan menuju ke Baghdad. Dan Baghdad, diringkaskan cerita, telah berjaya dibelasah, telah berjaya dibantai, telah berjaya disembelih hampir 1.4 juta umat Islam di dalam kerajaan Abbasiyah ketika era khalifah yang terakhir di zaman Al-Mu'tasim Billah. Saya nak katakan di sini, kejahatan, kekejaman dan kejayaan Hulagu Khan bukan hanya semata-mata mereka mengatur strategi yang sangat sistematik untuk menjatuhkan Baghdad pada 1258 Masihi, tetapi juga kerana umat Islam terlalu lemah, yang terlalu amat sangat lemah. Sudah masuk budaya-budaya hiburan, karya-karya Al-Fulailah, Hikayat 1001 Malam. Para ulama mula mencipta hadis-hadis palsu memuja pemerintah. Para ulama sendiri mula berdebat dalam perkara-perkara remeh-temeh, menyebabkan tembok benteng umat begitu lemah. Dan bukan sekadar itu, tetapi sungai Tigris menjadi hitam kerana jenayahnya dilakukan sampai ke satu tahap karya-karya hebat di zaman ulama-ulama, para saintis hebat telah dihumban, telah dibuang ke dalam sungai Tigris ini. Kemudian Hulagu Khan menuju ke Syria. Dia menawan Syria dan dia mahu menuju ke Mesir. Mesir hanyalah satu-satunya pertahanan terakhir. Mesir ni jangan kita nampak Mesir saja. Mesir ni termasuk semenanjung Sinai. Maknanya kalau nak turun ke bawah tu, nak turun ke Mekah Madinah tu, kalau Hulagu Khan nak tuju ke Mekah dengan Madinah tu, dia kena lalu Mesir dulu. Mesir ni tembok terakhir. Dan apabila Raja Mesir ketika itu, namanya Saifuddin Qutus, Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus, dia ni jadi raja, jadi gubernur. Dia menyaksikan sendiri bagaimana keganasan dan orang menyatakan Tartar tak boleh ditumbangkan. Janganlah kamu bercita-cita nak tumbangkan Tartar. Serah diri je lah. Hampir semua negara-negara umat Islam ketika itu dah serah diri dah. Kristian pun dah serah diri kepada Hulagu Khan. Sebab siapa serah diri dia akan selamat. Siapa tak serah diri akan disembelih, akan dicincang lumat oleh Hulagu Khan. Bahkan surat yang dihantar oleh Hulagu Khan kepada Sultan Saifuddin Qutus, dia mengancam, siapa yang tak nak surrender menyerah diri padaku, kamu lihat sahaja negara mana yang tak surrender. Aku telah bantai, aku telah cincang lumat. Tetapi sidang pendengar, ni yang saya nak kait dengan awal tadi. Generasi yang yazunnuna annahum mulaqallah. Mereka percaya mati bukan segalanya, mati hanya memindahkan mereka untuk menuju ke alam mereka dapat bertemu dengan Allah. Ramadan telah memberikan kekuatan kepada Saifuddin Qutus untuk menyatakan, saya bersedia untuk berdepan dengan Tartar meskipun saya berseorangan diri. Kamu, wahai kaki tangan kerajaan Mesir, kamu, wahai para ulama, kamu, wahai para ahli politik yang berpengaruh di Mesir ini, kamu, wahai para imam, kalau kamu tak berani nak berdepan dengan Tartar, kamu mengikut orang-orang di negara-negara jiran kita, maka ketahuilah saya akan sanggup berdepan dengan mereka meskipun saya berdepan dari seorang diri. Ini dia semangat yang ada pada Sultan Saifuddin Qutus. Sehingga pidatonya ini telah menyebabkan bukanlah dia berperang seorang diri. Pidato itu telah mengubah Mesir yang bermasalah ketika itu, Mesir yang penuh dengan hutang ketika itu,
Masalah Mesir ni bukan setakat hari ini saja saya dah dengar. Ya, masalah Mesir yang ada ni sudah ada pada zaman dahulu. Mereka memerlukan pemimpin perubahan. Dan Saifuddin Qutuz telah berjaya mengatur suatu kesungguhan untuk berdepan dengan Kitbuqa. Kitbuqa ni pengganti Hulagu Khan yang sedang menuju ke Mesir untuk mengajar tentera Mesir, tentera Islam. Tetapi sedang pendengar, saya nyatakan kesudahan daripada episod ini, di mana Saifuddin Qutuz telah berjaya merawat keadaan Mesir yang berpecah, yang penuh dengan hutang, telah berjaya menyatukan seluruh rakyat Mesir, seluruh para ulama'nya dengan satu tujuan, menghalang Tartar daripada sampai ke Kahirah, menghalang Tartar daripada sampai ke Mekah dan Madinah. Dan Saifuddin Qutuz merencana strategi yang begitu hebat, begitu bijak, sehingga dia menuju ke Anjalut, menunggu Tartar sampai di situ. Dan saya simpulkan, saya dapat dengar kena baca sendirilah kalau nak tahu detail. Di mana inilah kekalahan mengejutkan dunia. Kekalahan pertama kali Tartar ketika mereka berada di kemuncak kekuasaan. Mereka tak pernah duga mereka akan tumbang. Kerana apa? Kerana tentera Islam pada waktu ini melengkapkan diri mereka dengan kelengkapan spiritual. Mereka memburu kematian. Mati waktu ini, mati yang syahid insya-Allah. Dan mereka telah berusaha pada tahap yang terbaik supaya mati mereka ini mati yang berbaloi, bukan mati bunuh diri. Ya, betul. Mati yang nak keluar daripada kekusutan masalah. Ini beza istishhadiyah dengan intihariah ni. Mati yang mana dia rancang dengan sistematik. Ya, kalau nak mati, biar mati itu mati yang berbaloi. Biar musuh kena. Biar musuh itu terkena impak daripada kita berperang dengan mereka. Kalau setakat mati macam tu tapi musuh tak kena apa-apa kesan, dia tidak memberikan ketakutan dan kemenangan kepada kita. Maka Saifuddin Qutuz mengatur pelbagai strategi. Saya tak nak sebutkan di sini. Saya dapat dengar, mungkin boleh baca atau boleh tanya. Merancang dengan begitu licik sehinggalah ya, beliau telah berjaya menumbangkan Tartar dengan suatu peristiwa yang sangat mengejutkan dunia, yang telah menterbalikkan suasana ya, sehingga tentera Islam mencapai kemenangan pada 25 Ramadan tahun 659 Hijrah. Wallahu a'lam yati, insya-Allah. Setakat itu dahulu kita punya kisah, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Dan untuk anda rakan pendengar IKIM FM yang ingin terus serta bersama dengan yang bagi Ustaz waktu ini, boleh hubung kami talian di 03-6205-1500, juga di Facebook IKIM.FM, dan tidak ketinggalan SMS kita. Kita buka ruangan seluas-luasnya untuk anda tanyakan soalan. Typekan IKIM, jawabkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Yang Ustaz, bila Ustaz ceritakan tadi betapa besarnya elemen yang dinamakan perancangan tu, Ustaz. Ya, saya. Sampai tahap mati pun kita boleh buat perancangan. Kita boleh perancangan, tapi Allah yang menentukan. Yalah, Ustaz, tapi yang penting kita ada perancangan kita sendiri. Dan bila cakap tentang itu, Ustaz, kita ni kadang-kadang diberikan ujian-ujian. Kadang-kadang itu pun dah tak boleh nak terus hidup, Ustaz, ya. Itu pun melemahkan kita. Mungkin ada perancangan-perancangan terbaik di bulan Ramadan ini, bila kita ada ujian dan sebagainya. Mengambil sedikit kisah daripada Tartar, apa yang berlaku di Tartar, ya. Maknanya kita kena menang dengan ujian tu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Panduan sedikit. Benar. Bulan Ramadan Yati adalah bulan di mana kita dididik untuk menguasai emosi kita. Jangan dikuasai. Kita mesti menguasai ketakutan. Jangan dikuasai ketakutan. Tanya kepada kita beberapa soalan. Kita sudah melalui hampir 14 ke 15 hari dah Ramadan. 13 hari Ramadan. Adakah kita semakin berani? Adakah semakin kita, level of confidence kita semakin meningkat? Sebab keberanian tak akan datang tanpa kepercayaan. Kepercayaan tak akan datang tanpa suatu keyakinan kepada perkara yang tak nampak di mata kasar. Bukankah itu yang Tuhan tunjukkan di dalam bulan Ramadan? Perkara-perkara yang dijanjikan Tuhan terlalu banyak, tetapi ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maka seharusnya tingkatan keyakinan dan kepercayaan kita kepada ganjaran yang tidak nampak di depan mata, tapi hakikatnya wujud dan sangat-sangat banyak di dalam bulan Ramadan ini, telah menyebabkan orang-orang dahulu mereka menjadi begitu berani dan mereka percaya, dan hasil kepercayaan ini mereka menumpaskan emosi dan nafsu itu dulu, baru musuh akan tumbang. Kita boleh bayangkan, ya sidang pendengar, Sultan Saifuddin Qutuz ya diutuskan dengan satu surat
yang mengancam dia dan seluruh kerajaan Islam Mesir waktu itu, kerajaan Mamalik. Ya. Tetapi Saifuddin Qutuz bukan setakat tak takut, bahkan dia membunuh utusan yang telah diutuskan oleh Hulagu Khan ketika itu, nak tunjukkan dia benar-benar bersedia dan benar-benar berani untuk bertempur. Takkan orang macam ni boleh buat keputusan macam ni kalau dia tidak master the emotion, dia tidak menguasai dirinya. Sebab itu Rasulullah SAW kata, bukanlah orang yang jantan, orang yang benar-benar hebat, laisa syadid bisur'ah. Orang yang benar-benar hebat bukanlah dengan di medan tempur, ataupun boleh untuk bertumbuk, bersiku secara fizikal. Tetapi orang yang benar-benar jantan, orang yang benar-benar hebat adalah mereka yang yamlaku nafsahu 'indal ghadab. Mereka yang mampu menguasai emosi mereka ketika mereka nak marah. Mereka nak marah tapi mereka sabar dulu. Mereka boleh bersabar. Mereka menguasai emosi mereka. Dan Ramadan mendidik kita perkara ini. Tambat perut kita, tambat nafsu kita dengan berlapar berdahaga. Dan janji Tuhan begitu banyak dengan tujuan kita bersabar daripada mengikut cara hidup yang dah biasa sangat di luar daripada bulan Ramadan. Bila kita lihat, saya dapat dengar, Saifuddin Qutuz ini telah berani untuk menuju ke Palestin. Ini strategi beliau untuk mendatangi Tartar di luar daripada Mesir. Jangan tunggu Tartar dalam Mesir. Mesti jumpa mereka di luar daripada Mesir. Tunjukkan keberanian. Kita jumpa mereka ya di Palestin, di satu tempat namanya Ain Jalut. Dan di situlah ya Saifuddin Qutuz menggunakan taktik yang sangat hebat. Ya, nak mati-matilah. Tahu nak mati sebab musuh begitu hebat, tahu dia akan mati. Tapi alang-alang menyelut pekasam, biar sampai ke apa ya? Pangkalengan. Yeah. Selalu tersasul. Biar sampai ke Pangkalengan. Maknanya kalau nak mati ni biar mati berbaloi lah. Jangan mati katak macam tu je. Mati berbaloi adalah, okey, saya tahu saya tak mampu nak menang dengan Tartar. Tapi itu semua ketentuan Allah. Allah akan menentukan saya berjaya ataupun tidak. Tapi apa yang mampu dilakukan, kita tengok. Saifuddin Qutuz telah mempersiapkan yang pertama sekali. Inilah peperangan yang dikatakan oleh sejarawan, di mana meriam yang diletak di atas lengan telah digunakan untuk pertama kalinya. Dia panggil meriam lengan ke meriam tangan, dia panggil arm cannon. Firearm, maknanya orang pikul senjata besar tu di atas lengan. Macam bazooka tu. Macam bazooka. Inilah pertama kali digunakan. Maknanya ini bukan peperangan yang menyaksikan tentera Islam mencari kematian syahid sahaja, ya, ataupun istishhadiyah, tetapi mereka merancang dengan penuh sistematik supaya kalau mereka mati pun biarlah mati itu musuh kena kemusnahan yang besar. Dan teknologi ini sangat memberikan kesan kepada ketakutan dan kehancuran Tartar di bawah Kitbuqa pada waktu ini. Satu, yang kedua, Saifuddin Qutuz telah study bagaimana taktik orang-orang Mongol ini. Mereka dah biasa berperang secara serang-serang-serang, kemudian lari. Serang-serang-serang, kemudian lari. Serang-serang-serang, kemudian lari. Sebab apa? Nak umpan tentera musuh, mengikut mereka, undur ke belakang, kemudian ada satu pasukan lain akan ambush. Dan pasukan itu jauh lebih besar, mereka bersembunyi di satu tempat. Taktik ini digunakan oleh Saifuddin Qutuz, di mana dia study orang-orang Mongol. Setengah orang kata dia pernah membesar dalam suasana ketenteraan militeri Mongol. Saifuddin Qutuz menggunakan taktik Mongol, di mana serang-serang-serang, lari-lari-lari. Serang-serang-serang, lari. Maknanya macam nampak macam penakut. Serang-serang lari. Kau kenapa lari balik? Marilah berperang, jantan. Tak, dia ada taktik. Dia berundur sebab di belakang sana ada tentera yang sedang bersembunyi. Dia umpan tu, Ustaz. Dia umpan. Tentera Baibas ni satu pasukan dengan Saifuddin Qutuz. Tugas dia adalah untuk mengumpan, dan tentera Saifuddin akan serangan, ambush, dia panggil ambush, dalam bentuk skala yang besar-besaran. Dan terlalu banyak lagi taktik digunakan. Nak bagi tahu kemenangan ini bukan hanya kemenangan sebuah keyakinan untuk mendapat kematian yang terbaik, tetapi kemenangan yang juga bersandarkan kepada elemen pengetahuan yang digunakan sebaik mungkin, elemen perisikan dan sains ketenteraan
untuk mencapai kemenangan, insya-Allah. Insya-Allah. Dan daripada rakan kita di Facebook waktu ini, daripada Azizi Hashim kata, Assalamualaikum Ustaz, kata Ustaz ada menyebut antara pembantaian umat Islam oleh tentera Tartar antaranya berpunca dari kelemahan umat Islam. Jika dikaitkan dengan situasi semasa baik dunia maupun di Malaysia, mana satukah yang perlu diberi perhatian iaitu ataupun dimuhasabahkan dari antara strategi musuh dan konspirasi terancam mereka yang kerap kali dimomokkan, atau sebenarnya kelemahan umat Islam itu sendiri? Pencerahan daripada Ustaz sendiri. Kalaulah boleh saya gambarkan bagaimana lemahnya umat Islam ini dinyatakan oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitabnya Madza Khusranul Alam an Inhitatil Muslimin. Benar apa yang ditanyakan oleh saudara Ashraf ke Badri? Azizi saudara Azizi. Betapa umat ini dia tak payah nak menuduh White House lah. Dia tak payah nak menuduh konspirasi, tak payah nak tuduh Zionis. Kalau kita ni memang dah lemah, selemah macam mana pun musuh boleh membantai kita. Maknanya kalau kita ni memang sudah lemah, kita punya kesatuan, dalaman kita sudah lemah, kita tak perlu nak menyalahkan orang bila mereka kuat dan mereka melemahkan kita. Kita tengok bagaimana umat di zaman kejatuhan Baghdad digambarkan oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Betapa mereka takutkan mati dan cintakan kehidupan. Seorang tentera Tartar masuk ke dalam satu kampung di Baghdad. Seorang tentera je masuk. Dia bunuh penduduk kampung. Dia seorang. Tapi tak ada seorang pun penduduk telah memberikan tentangan. Satu lagi, seorang tentera Tartar telah tangkap seorang Muslim. Padahal Tartar ni tak ada sebarang senjata. Disebabkan dia tak ada senjata, dia minta Muslim yang sudah ditangkap ini, kamu tundukkan kepala ke tanah, jangan bergerak, kemudian dia ditambak, diikat. Bayangkan, orang-orang yang menyaksikan Muslim ini yang ditundukkan di atas tanah, dan tentera Tartar ini tidak bersenjata. Para penduduk tak sanggup, tak berani nak buat apa sebab begitu takut. Padahal tentera Tartar tu tak ada senjata apa pun, dan bila tentera Tartar ni mencari senjata di dalam rumah ke apa, dia ada jumpa senjata, dia kembali kepada pemuda yang dia telah terlangkupkan ke tanah tadi tu. Dia bunuh pemuda tu menggunakan senjata yang dia cari. Dia ada masa nak cari ketika orang Islam tak sanggup nak buat apa tadi. Allah. Ini dia gambaran, dia panggil yuhibbunal hayah wa yakrahunal maut. Inilah dia penyakit al-wahan. Kita ramai, umat Islam ramai, tetapi kerana penyakit wahan, kita akan dibantai, kita akan dipandang lekeh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita baca cerita Anjalut, ceritanya hampir sama dengan cerita kita pada hari ini, percayalah. Kerana kita saksikan pada saat ini umat Islam seperti dilanggar oleh Tartar sekali lagi. Kita begitu mudah untuk dibunuh di serata dunia. Kita dibunuh, kita di umat Islam, ibu-ibu, gadis-gadis perempuan dirogol. Di Rohingya, di Syria kita tak sanggup nak tengok. Di Gaza, di Palestin, di Mesir pada waktu ini. Maka marilah kita belajar daripada kesungguhan yang ada pada Saifuddin Qutus. Dia merancang, dia bertindak dengan begitu bersungguh untuk membangkitkan semangat umat Islam dan seterusnya melakukan persiapan secara, saya boleh katakan persiapan yang benar-benar material, persiapan persenjataan, persiapan taktikal, persiapan pengetahuan untuk mengembalikan umat ini ke landasan yang sebenar. Wallahualam. Itu dia. Dan kalau kita boleh kembangkan sikit Ustaz, bercakap tentang serangan dan sebagainya ini, sekarang ni muncul pula satu lagi metod serangan. Serangan secara psikologi dan juga secara maya ni Ustaz. Dengan YouTube-nya dan sebagainya digunakan untuk melemahkan umat Islam sendiri. Bagaimana tu Ustaz, pandangan Ustaz? Sebenarnya itulah yang menjadi simbol ketakutan musuh, seperti Zionis. Mereka gentar untuk bertempur secara berdepan dengan tentera-tentera mujahidin. Mereka belajar daripada peperangan Barlif yang berlaku pada 1932 ataupun disebut sebagai Yom Kippur, di mana tentera Arab Mesir telah berjaya menumbangkan tentera Israel. Ini pun satu peristiwa membabitkan tentera Mesir. Pada 1932 mereka kalah. Mereka mendabik dada pada 1965 kalau tak silap, dengan benteng tembok mereka yang begitu hebat namanya Barlif. Tapi akhirnya mereka tumbang.
Dan mereka sudah belajar daripada sejarah. Tentera Salib pun tumbang bila berdepan dengan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka takut untuk berdepan secara berdepan. Mereka berperang secara maya. Mereka berdepan, mereka serang pemikiran. Mereka serang dalam bentuk pengajian-pengajian ilmu pengetahuan. Mereka masukkan hiburan untuk melemahkan iman. Mereka tampilkan perempuan. Mereka tampilkan sukan untuk mengambil alih perhatian umat ini daripada apa yang sepatutnya. Dengan itu, mereka akan mencabut agama, dan mereka akan mencabut kecintaan untuk mati itu daripada umat Islam. Dan kita pula, bila berdepan dengan situasi ini, kita kena faham, musuh mesti kita lawan dengan senjata mereka gunakan. Kalau mereka takut nak berdepan secara berdepan, mereka guna YouTube, mereka guna alam maya, mereka guna muka buku, mereka guna macam-macam. Maka kita kena lawan mereka dengan secara psikologi juga. Lawan mereka secara artikel, penulisan buku, lawan mereka secara penerbitan filem, lawan mereka secara penerbitan kartun yang menyebabkan mereka gerun dan gentar. Kalau kita tengok negara-negara tertentu seperti Indonesia, seperti Turki dan juga Iran, meskipun Iran itu Syiah, mereka counter serangan musuh ini dalam bentuk penghasilan perkara-perkara kreatif, filem dan sebagainya. Jadi kita kena lakukan perkara yang sama. Dengan cara itu, insya-Allah bila nak bertempur sekalipun, musuh sudah ada satu ketakutan kepada kita, tentera Islam, tentera Muslim ini, insya-Allah. Dan mungkin juga atas keterbatasan waktu, kita ada kurang lebih 2 minit lagi, Ustaz. Sebelum Ustaz kepada penggulungan ataupun kesimpulan untuk tajuk hari ini, ada juga rakan-rakan kita daripada Facebook, daripada Crazy Chick dan juga Kerry Arif, kedua-dua menanyakan soalan yang lebih kurang sama, iaitu tentang tajuk buku. Kalau Ustaz boleh berikan tajuk buku ataupun rujukan untuk kisah yang Ustaz ceritakan tadi. Kalau kita berbicara mengenai peristiwa Anjalut, saya merasakan kalau saya lah secara peribadi boleh menyarankan beberapa bahan buku yang mudah untuk sidang pendengar capai lah. Kalau saya nak nyatakan sumber-sumber primer, mungkin sulit dan sukar untuk kita capai. Tapi mungkin antara buku yang mudah untuk sidang pendengar capai di kedai-kedai buku adalah kita cari je buku-buku peperangan bulan Ramadan. Yang saya sendiri, buku pertama saya baca sebelum saya refer kepada rujukan-rujukan lain adalah buku yang ditulis oleh Ustaz Zamri Zain Abidin tu lah. Ustaz Zamri, kita punya bekas DJ di KIM ni pun, yang menulis mengenai peperangan dalam bulan Ramadan. Di situ ada keterangan yang begitu baik, merumuskan daripada banyak sumber, memudahkan kita pun untuk membaca mengenai salah satu peperangan Anjalut. InsyaAllah. Dan Ustaz, sedikit kesimpulan kurang lebih 5 minit ini. Saya rasa dalam 5 minit ni, Yati, mungkin sempat saya bawa kesimpulan dalam satu cerita yang berlaku kepada seorang mahasiswa UIA. Tempat saya belajar dulu, dia pun belajar sama dengan saya. Dia mahasiswa Palestin. Ambil jurusan Mass Communication. Umur baru 25, graduate macam saya lah dulu. Dan beliau bukan sekadar belajar, tapi seorang yang sangat aktif dalam Persatuan Aqsa Sharif Society. Dan beliau terkenal membuat persembahan di UIA dulu dengan suara nasyidnya sangat merdu. Saya nak sebutkan satu benda. Kita tak tahu Allah nak anugerahkan kita apa nanti. Kita boleh rancang kematian, tapi Allah yang menentukan. Ubaidah adalah seorang mahasiswa yang mana Allah anugerahkan dia suatu hadiah yang sangat besar. Seorang graduan yang mana dia ni patutnya terima ijazah sarjana muda di UIA pada tahun 2009 kalau tak silap saya, tetapi dia sudah tidak ada di dunia ini ketika dia sepatutnya datang kembali ke Malaysia untuk menerima ijazah di convocation UIA. Kerana bila beliau habis saja graduate, beliau terus menyahut seruan ayahnya kembali ke Hebron, ke Palestin, buka bisnes dengan ayahnya. Dan Ubaidah ini adalah seorang mahasiswa yang begitu committed dengan solat jemaah di surau, di Masjid Hebron. Kita kena tahu je, kalau kita pergi ke Palestin, nak pergi ke masjid ni memang ada 3-4 security punya laluan, kawalan. Punyalah berani Ubaidah ni dengan berjambang-berjanggutnya, walaupun Israel dah begitu skeptikal, dah begitu menganggap dia ni calon-calon pengganas. Dianggap pengganas.
Berani je. Dia tak pernah miss subuhnya, zuhurnya. Ulang alik. Masjid Hebron. Peduli apa security nak kata apa. Israel nak kata apa. Sampailah pada satu masa dalam bulan Ramadan, dia tengok Allah Ta'ala sedang melorongkan jalan beliau untuk mendapat suatu bentuk hadiah yang tidak pernah dianugerahkan kepada Allah Ta'ala. Memang pilih. Tengok Khalid Al-Walid sedang pendengar radhiyallahu anhu. Berperang bukan main hebat, tapi tak mampu nak syahid di medan perang. Muhammad Al-Fatih, sultan yang begitu hebat, bercita-cita untuk syahid tapi tak mampu medan perang syahid, dia tak dapat. Semuanya mati diracun. Saifuddin Qutuz sendiri mati diracun. Sebab mereka ni orang yang hebat di medan tempur. Mereka menang. Musuh tak mampu nak pukul mereka. Tapi Ubaidah, ya, dia menuju ke Masjid Hebron dalam suatu subuh kalau tak silap saya di tarikh 5 Ramadan. Dia telah disekat. Dan kali ini Israel kata kamu ini telah membunuh. Dia tuduh si Ubaidah ni telah membunuh tentera Israel. Dan dengan itu telah ditembak 2 das tembakan di perut. Dan kalau tak silap 1 das tembakan lagi di bahu dan 1 das tembakan di kepala. Beliau telah tersungkur jatuh yang amat sangat, darah berlinangan keluar. Tak henti-henti. Dibiarkan macam tu, disepak, diterajang lagi oleh tentera Zionis. Dan saya nak bawa tuan-tuan kepada sesuatu yang sangat pelik, tetapi benar. Di mana Ubaidah telah koma hampir 19 hari. Dia tak mati lagi. Dia tak mati, dirawat di sebuah hospital dengan rawatan yang begitu fakir. Sengaja tak dirawat dengan baik sebab hospital tu hospital Israel. Family tak dibenarkan datang. Koma 19 hari. Allah tangguhkan ajal dia tu. Kena tembak 6 Ramadan, 4 das tembakan, macam mana boleh bertahan sampai 19 hari. Sampailah pada 23 Ramadan. 23 Ramadan kalau tak silap saya. 23 Ramadan Allah telah menjemput beliau. Kita bayangkan mati syahid, mati pula 23 Ramadan, mati bulan Ramadan, mati pula malam yang ganjil Allah. Subhanallah, Allah memilih syahid ini ya tuan-tuan. Dan kalaulah kita ni duduk di UAE, adik-adik saya di UAE tu, rapatkanlah diri dengan seramai mungkin mahasiswa Palestin. Sebab kita tak tahu siapa yang akan berdoa untuk kita kalau mereka syahid nanti. Kita tak tahu kalau kita berkawan dengan tantah hamba Allah inilah yang akan berdoa kita di titian sirat nanti. Hamba Allah inilah yang akan berdoa kita menerima suatu kepanasan yang sangat terik mentari di mahsyar nanti. Hamba Allah inilah yang akan berdoa kepada kita untuk kita juga dibawa bersama dengan dia tanpa perlu hisap masuk ke syurga. Maka rapatlah kita dengan semua orang. Jangan sangka buruk dengan sesiapa pun. Entah-entah si hamba itulah yang akan berdoa pada kita di akhirat nanti insyaAllah. Beruntunglah siapa yang sempat kena Ubaidah ni. Bagi saya pelajaran paling besar. Ya, berdoa itu penting. Berdoa supaya Allah anugerahkan kita husnul khatimah, insya-Allah. Kematian yang baik, insya-Allah.